Ramai yang bertanya kepada saya apakah itu angiogram, apakah itu angioplasti. Dan ramai juga yang bertanya, adakah prosedur ini selamat? Adakah prosedur ini sakit? Adakah saya ditidurkan semasa prosedur tersebut dijalankan? Apakah persediaan yang perlu saya buat sebelum masuk ke ward? Berapa lamakah saya akan bermalam di ward selepas prosedur tersebut dijalankan? So, saya akan kupaskan satu persatu demi anda dalam video kali ini. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Samsul. Kepada anda yang baru di channel saya, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen. Dan kepada yang telah support channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Prosedur angiogram adalah prosedur di mana kita ingin melihat salur darah arteri jantung anda. Prosedur angioplasti adalah prosedur di mana kita letakkan stent, atau di dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai percutaneous coronary intervention. Persediaan awal yang perlu anda tahu adalah, yang pertama, semasa anda datang ke hospital, jangan lupa bawa sekali segala dokumen anda seperti IC, segala dokumen-dokumen mengenai angiogram yang disediakan oleh doktor sebelum anda dimasukkan ke ward. Anda juga perlu membawa semua ubat-ubatan yang dibekalkan sama ada di klinik kardiologi atau di klinik kesihatan semasa anda masuk ke ward. So, terutama sekali ubat yang penting adalah ubat aspirin dan ubat clopidogrel atau Plavix. So, ubat ini penting untuk anda makan supaya kita nak mengelakkan daripada berlakunya stent tersumbat, atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai stent thrombosis semasa prosedur dijalankan. Ingat ya, anda perlu makan ubat tersebut. Okay, pada hari yang sama setelah anda dimasukkan ke ward, jururawat ataupun doktor yang berada di ward akan mengambil vital sign, iaitu tekanan darah, nadi, suhu. Setelah itu darah anda akan diambil, seperti darah buah pinggang, darah hemoglobin, darah coagulation profile. Ini adalah darah-darah baseline yang perlu diambil sebelum prosedur angiogram. Setelah itu, kardiologis ataupun doktor akan mengambil konsen atau persetujuan pembedahan. Sama juga seperti pembedahan yang lain. Prosedur angiogram ini juga perlu diambil tanda tangan daripada anda. Semasa pengambilan konsen tersebut, doktor akan terangkan kepada anda bagaimana cara prosedur ini dijalankan, bagaimana approach, sama ada di tangan ataupun di peha. Kita panggil di tangan disebut radial approach dan di peha adalah femoral approach. Selepas itu doktor akan terangkan komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku semasa prosedur angiogram dan angioplasti tersebut. Dan pada masa yang sama, anda akan dinasihatkan supaya berpuasa pada pukul 12 malam. Dan sekiranya anda ada sejarah alergik ataupun asma ataupun COPD, anda perlu beritahu kepada doktor, kerana kita akan bekalkan ubat steroid untuk mengelakkan anda daripada allergic reaction semasa prosedur tersebut. Anda juga akan dinasihatkan supaya bercukur di sebelah kanan tangan anda dan juga di sebelah kanan peha anda. Pada hari prosedur tersebut, anda akan dibawa ke bilik prosedur. Anda akan diletakkan di atas meja prosedur. Dan semasa itu, jururawat dalam bilik prosedur akan mencuci tangan anda dengan aseptic teknik. Selain bertangan, jururawat juga akan mencuci kedua-dua belah peha anda. Selepas itu, kardiologis akan memberi bius setempat di sebelah tangan kanan anda. Kemudian dilator akan dimasukkan. Selepas dilator, guard wire akan dimasukkan sehingga ke jantung anda. Pada masa ini, kardiologis akan memberi kontras di dalam guard wire tersebut untuk melihat salur darah arteri anda. So pada masa ini,
beberapa posisi X-ray akan diambil untuk melihat saluran-saluran darah arteri yang utama pada jantung anda. Okey, selepas itu setelah semua X-ray diambil, semua bahagian saluran darah arteri anda diambil, dan kita akan berbincang dengan pesakit. Sekiranya sempit ataupun lebih daripada 70% yang melibatkan satu ataupun dua saluran darah arteri anda, doktor akan berbincang pada masa tersebut untuk meletakkan stent. Sekiranya anda bersetuju, kardiologis akan proceed dengan letakkan stent. Dan sekiranya keputusan anda mempunyai 3 saluran darah tersumbat, kardiologis akan berbincang sama ada anda perlu menjalani prosedur bypass. Untuk prosedur angioplasti, ia adalah dilakukan pada masa yang sama, setting yang sama, tempat yang sama, dan sekiranya prosedur angiogram tersebut dijalankan pada radial approach, kardiologis akan membuat angioplasti pada tempat yang sama. Guide wire baru akan dimasukkan, dan pada masa yang tersebut stent akan dimasukkan. Ada juga pesakit yang bertanya, apakah itu balloon, doktor? Untuk menjelaskan persoalan tersebut, sebelum kardiologis letakkan stent, prosesnya adalah balloon. Kardiologis perlu balloon tempat yang sempit tersebut. Dan sekiranya tempat sempit tersebut terbuka, barulah stent diletakkan. Selepas stent diletakkan, kardiologis akan balloon sekali lagi stent tersebut supaya mencapai tahap maksimum stent tu terbuka, ataupun expand. Setelah selesai prosedur tersebut, kardiologis akan menerangkan apakah prosedur yang dijalankan kepada anda. Kardiologis akan terangkan X-ray yang berada di sebelah anda sebelum dan selepas prosedur, dan kita akan lihat bagaimana saluran darah yang terbuka selepas diletakkan stent. Setelah selesai semua prosedur, radial sheet tersebut akan dibuka dan TR band akan diletakkan ataupun Nichi band akan diletakkan di tangan anda untuk mengelakkan perdarahan. TR band ataupun Nichi band ini anda jangan buka selama 3 ke 4 jam. Saya ada satu pengalaman di mana pesakit terus membuka TR band tersebut ataupun Nichi band tersebut sebelum 4 jam dan perdarahan banyak berlaku. Saya ingatkan anda semua, jangan buka band tersebut. Dan segala prosedur ini perawat di ward akan uruskan untuk anda. Anda jangan risau. Untuk prosedur angiogram saja, selalunya anda akan dibenarkan pulang pada hari yang sama. Dan untuk prosedur angioplasti, sekiranya melalui radial approach, mungkin anda akan dibenarkan pulang pada hari yang sama. Sekiranya prosedur dijalankan di femoral, ataupun kita gunakan banyak kontras, banyak stent yang kita perlu letakkan, mungkin anda akan ditahan selama 1 malam. Pada masa ini doktor akan berikan anda IV drip ataupun hidrasi supaya tiada efek kepada buah pinggang anda. Dan pada keesokan harinya, sekiranya bacaan buah pinggang anda normal dan anda tidak ada komplikasi yang lain, anda akan dibenarkan pulang. Sebelum anda pulang, anda perlu pastikan semua ubat-ubatan anda telah disediakan. Yang penting sekali adalah ubat-ubatan 2 ubat cair darah, iaitu aspirin dengan clopidogrel atau Plavix. Ini adalah ubat yang paling penting untuk anda supaya stent anda tidak tersumbat. Dan sekiranya anda ada kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, pastikan semua ubat-ubat anda semua tersedia. Dan sekiranya anda merokok, saya nasihatkan anda supaya berhenti merokok untuk mengelakkan stent anda tersumbat. Dan selepas pulang ke rumah, pastikan anda tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak ataupun agresif dalam masa seminggu untuk memastikan bahawa luka di tangan anda atau luka di paha anda sembuh. Dan selepas seminggu anda boleh resume aktiviti anda seperti biasa. Sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap anda dapat manfaat daripada video saya kali ini. An apple a day keep the doctor away. Kita jaga kita. See ya.